Okey, hari ni kita akan belajar identiti asas. Okey, so sebelum tu kita tengok dulu, ini adalah formula bagi identiti asas. Okey. So kita akan belajar macam mana boleh terbentuknya identiti asas ini. So kita tengok gambar rajah ni. Gambar rajah ni dia ada sin A, cos A, tan A. Macam ni senang je. Ni sin A awak kan. So jadi A bahagi dengan C macam tu. So kalau macam cosec kan dia terbalik je dengan sec. Jadi C bahagi A lah. Okay, faham tak? Yang tu. Tu jelas kan? Okay, sekarang cikgu nak letak sebelah tepi-tepi dia. Okay, so cikgu nak guna teorem Pythagoras. Okay, so teorem Pythagoras, A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2 kan. Okay, so kita ganti je. Kalau lah cikgu buat bahagi dengan A kuasa 2, so kalau cikgu bahagi dengan A kuasa 2, ni bahagi dengan A kuasa 2, ini pun bahagi dengan A kuasa 2, dia akan jadi 1 tambah B per A kuasa 2 sama dengan C per A kuasa 2. So jadi 1 tambah B per A apa? B per A. B per A adalah cot kan? Cot kuasa 2. Cot kuasa 2A sama dengan C per A. Okay, C per A. So dia adalah cosec kuasa 2. So itulah yang terbentuknya, macam mana identiti asas ni boleh terbentuk daripada teorem Pythagoras. Okay, so cikgu ulang balik. Kita buat bahagi B kuasa 2 pula. So kalau lah cikgu bahagi B kuasa 2, ni bahagi B kuasa 2, ini pun bahagi kuasa 2, B kuasa 2. So A per B tambah 1 sama dengan C per B kuasa 2. So samalah kita tengok kalau A bahagi B, so maknanya kat sini tan lah. Tan kuasa 2, A tambah 1 sama dengan C bahagi dengan B, so dia adalah sec kuasa 2. Faham tak? Macam ni lah cara identiti asas ni boleh terbentuk. Okay, so ini sekejap Okay, so ini cikgu tak terang dah sebab cikgu dah terang tadi. Macam itulah cara identiti asas itu terbentuk. So kita pergi tengok contoh 17. Tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai bagi setiap yang berikut. Okey, awak tadi kita ada identiti asas satu lagi, sin kuasa 2A tambah cos kuasa 2A sama dengan 1. Okey. Cuma kalau awak perasan kan, ni sin kuasa 2, ni cos kuasa 2 dan nilai sudut dia sama. So itu dianggap sebagai A lah. Jadi jawapan dia apa? Jawapan dia 1 lah. Faham tak? Okey, so seterusnya kita tengok ada tan dengan sec Okey, cikgu tulis balik formula. Tan kuasa 2A tambah 1 sama dengan sec kuasa 2A. Ni formula tu tadi. So jadi 1 sama dengan, cikgu pindahkan sekejap, lupa lah formula dia. Apa formula dia? 1 tambah tan. Betul lah, 1 tambah tan. Okey. So cikgu pindahkan 1 ke sebelah, sec cikgu pindah ke sini. So dia jadi tan kuasa 2A tolak sec kuasa 2A sama dengan negatif 1. So sama kita tengok tan kuasa 2 sec kuasa 2. So sudutnya sama, so nilainya adalah bersamaan dengan negatif 1. Faham? Ada soalan nak tanya? Kalau tak ada, cikgu teruskan sebab hari ni keseluruhan cikgu akan mengajar, besok baru kumpulan Okey, so kita tengok kat sini contoh soalan 2 Kita
Saya bagi contoh soalan 2. Diberi cos theta adalah M. So kita tahu bila soalan bagi macam ni, kita kena bina segitiga dia So cos theta adalah sama dengan M. Tapi sebenarnya hari tu Sayuti dah tanya kan, Sayuti kata kenapa dia per 1. Sebab memang pun kalau kita 2 kalau sama tak dengan 2 per 1, sama kan. So sama juga kalau cos theta sama dengan M. Jadi sebenarnya cos theta ni adalah sama dengan M per 1. So kita lukislah kita punya segitiga kita ni. So ini kita punya segitiga, ini kita punya theta, M kat sini, ini kat satu kat sini. So punca kuasa 1 tolak M kuasa 2. Mana dapat 1 tolak M kuasa 2 tu? Yang hypotenuse tolak dengan kita punya B ni. Dapatlah punca kuasa 1 tolak M kuasa 2 guna teorem Pythagoras. Segitiga ni faham tak? Okey. So soalan minta contoh soalan A kan, set kuasa 2. Set theta sama dengan, set adalah bersamaan dengan apa? Set theta sama dengan apa? 1 bahagi 1 bahagi cos, ataupun 1 tambah tan kuasa 2A. So kita ganti je lah, 1 tambah tan kuasa 2A adalah, kat sini kita boleh tengok kat sini kan, tan O per A. So dalam kurungan punca kuasa 1 tolak M kuasa 2 bahagi dengan M kuasa 2. Kenapa dia kuasa 2? Sebab tan tu adalah kuasa 2 kat sini. Tan ni kuasa 2, jadi dia pun kena kuasa 2 sekali. So kita boleh singgalkan lah, 1 tambah dalam kurungan kuasa 2 1 tolak M kuasa 2 bahagi M kuasa 2. So kita tak boleh tinggalkan macam ni, kita kena samakan pembawah dia. So bila nak samakan pembawah dia, jadi 1 ni kena darab dengan M kuasa 2 per M kuasa 2. So dia boleh per dengan M kuasa 2. Jadi M kuasa 2 tolak tambah 1 tolak M kuasa 2. Dapat jawapan 1 per M kuasa 2. Nampak macam panjang, tapi sebenarnya set ni boleh je buat lagi yang lain. Sama dengan set tu adalah sama dengan 1 bahagi cos kuasa 2. So cos kuasa dia kita tengoklah kat sini, cos adalah M bahagi 1 kan. So jadi M kuasa 2 bahagi 1. So tu dia jadi 1 per M kuasa 2. Faham tak? Mana? Yang mana? Apa yang tak dapat? Siapa yang cakap tu? Arif? Ke Adam? Adam tak dapat yang mana satu, Adam? Oh, awak tak buka mat. Okey, sampai sini faham tak? Awak boleh guna mana-mana satu lah. Sama ada awak nak guna identity, trigo identity ataupun yang biasa punya. So boleh pilih mana-mana satu awak nak guna. Mesti jawapan akan dapat sama lah. So sama juga macam mana nak buat C, macam mana nak buat cos, sama je. Okey, cikgu teruskan lagi contoh 18. Buktikan setiap identiti trigonometri yang berikut. Okey, so cikgu ada A ni, 1 tolak 2 sin kuasa 2A. Awak kalau dia suruh buktikan kalau seorang suruh buktikan, awak boleh sama ada awak nak kiri jadi kanan atau kanan jadi kiri. Jadi sekarang ni cikgu nak buktikan yang kiri jadi yang kanan. So cikgu akan tukarkan formula sin kuasa 2 ni, kan ada formula sin kuasa 2A tambah cos kuasa 2A sama dengan 1. So yang cikgu ada sekarang adalah sin, jadi cikgu akan singgalkan sin kuasa 2 cikgu, akan dapat 1 tolak cos kuasa 2A. So ini sin, so cikgu akan gantilah 1 tolak 2 dalam kurungan 1 tolak cos kuasa 2A. So sama dengan 1 tolak 2 tambah 2 cos kuasa 2A. So dapat jawapan
Ini 1 tolak 2 dapat negatif 1. So cikgu tulis yang positif dululah, yang ni dulu. So 2 cos 2A tolak 1. So dah terbukti lah. Sama kan? Sama. So kita boleh tulis dibuktikan. Faham tak? Okey, kita tengok B pula ya. B, dia bagi soalan B tu tan A tambah cot A. So tan A dia nak bagi sek dengan cosec kan. Okey, jadi cikgu nak tukar tan ni. Awak boleh tukar macam mana pun yang awak suka tan ni nak jadi, cikgu nak tukar jadi cos okey, cos tan kan adalah O per A, betul tak? Tan A adalah O per A. So O ni ada dekat sin je, A ni ada dekat cos saja. So tan adalah sin bahagi cos lah. Sin A bahagi cos A tambah cot pula dia terbalik, sin cos A bahagi sin A. So cikgu samakan benda ni. Cikgu samakan dia punya pembawah. So dia akan jadi sin A, cos A sin A. So ini boleh larat silang kan? Larat silang. So dia akan jadi sini sin cos 2A tambah cos 2A. So kita dah tahu nilai ini bersamaan dengan 1. Tu yang jadi 1 bahagi cos A sin A. Juga boleh ditulis sebagai 1 bahagi cos A darab 1 bahagi sin A. Tu yang boleh jadi 1 bagi cos adalah bersamaan dengan sec A. Lepas tu 1 per sin bersamaan dengan cosec A. Dah sama, kita tulislah dibuktikan. Cikgu, kenapa sin A itu per cos A? Sin A per cos A? Tan A kan formula dia sin A bagi cos A. Itu formula cikgu. Kan sebelum ni kita ada belajar. Lupa. Kan memang formula tan A dia boleh jadi sin A bahagi cos A. Cot pun sama. Cot dia terbalik je daripada tan. Kalau tan sin bahagi cos, cot cos bahagi sin. Senang je nak hafal dekat sini. Ni kan kita tahu kan, tan kan O bahagi A. O ni hanya dekat formula sin je kan. Sin kan soh. Sin kan soh. Sin A sama dengan O per hash, betul tak? So O ni datang daripada sin je. So bolehlah kita tengok tan, kita boleh tukar jadi O ni datang daripada sin, A ni datang daripada cos. So the formula dia adalah sin bahagi cos. Faham tak? Faham cikgu. Ada lagi soalan nak tanya? Cikgu, boleh saya tanya? Saya termasuk lambat tadi, tapi saya faham cuma soalan first tu kan. Dia punya formula memang sin kuasa 2A tambah cos kuasa 2A sama 1 kan? Ya, betul. Ini kita panggil identity malam pula. Kita panggil benda ni adalah identity asas. Faham? So identity asas ada 3 lah. Macam ni formula dia. Ni identity asas ada 3. Ni adalah formula bagi identiti asas. Selalunya dia keluar dekat dalam formula dia keluar. Jangan risau. Okey, ada soalan lain?
Ya. Saya tak faham yang jawapan last ni. Yang mana satu? Yang ni, 1 per cos A ni ke? Macam mana dapat set A cos A? Kan memang formula lah, lupa ni. Formula set kan? Kita tengok huruf yang ketiga. Formula set adalah 1 per cos kan? Betul tak, Sayuti? Okey. Okey, sekejap cikgu nak tanya. Siapa nama dia Nmat? Ada orang masuk tapi nama dia Nmat. Cikgu tak tahu siapa. Dia terkeluar pula dia. Okey, tak apalah. Ada lagi soalan nak tanya? Tak ada ke? Okey, kalau tak ada cikgu teruskan. Ni cikgu dah tunjukkan tadi. Okey, contoh 19. Dia kata tan cos 2x tolak sin cos 2x tambah 2. So dia suruh buktikan jadi formula itu. So kita tengok sini, kita tahu formula 1 tambah tan cos 2a sama dengan sec cos 2a. Okey, so dari sini kita dah tahu yang ni pindah sini, 1 pindah sana, dia akan jadi tan cos 2a tolak sec cos 2a sama dengan negatif 1. Okey, so yang ini cikgu jadi 1 negatif 1 tambah 2 dapat jawapan negatif dapat jawapan 1. Okey, itu sebelah kiri. Sebelah kanan pula cosec x tolak cos 2 Okey, so cosec tu cikgu ubah jadi 1 bahagi sin cos 2a cos 2x. Lepas tu sama tolak cot ni. Kita dah tahu tadi cot adalah cos bahagi sin. So cos 2a bahagi sin cos 2a. So dia punya pembawah dia sama kan? So dia akan jadi, cikgu sambung lagi, pembawah ni sama. Jadi dia akan jadi sin cos 2a adalah per 1 tolak cos 2a. So 1 tolak cos 2a tu hasil daripada formula sin cos 2a tambah cos 2a sama dengan 1. Jadi cikgu singgalkan sin cos 2a sama dengan 1 tolak cos 2a. Cikgu pindahkan cos ke sebelah. So kalau nampak ini sama dengan sini, jadi bermakna nilai itu adalah bersama dengan sin cos 2a. So bahagi dengan sin cos 2a, dia boleh potong, dapatlah nilai dia 1. So kita dah buktikan yang sebelah kiri sama juga dengan sebelah kanan, nilai dia sama dengan 1. So dibuktikan lah. Boleh juga buat macam tu. Okey, ada soalan nak tanya? Cikgu, kalau gantikan itu dengan 1 tolak cos 2a pun boleh kan? Sorry. Lu kena hati je dah hati. Kenapa A? Kat sini bukan A, ni X kan? Jangan buat silap macam cikgu ya. Cikgu tukarkan formula A, patutnya kena X lah, ikut soalan. Kalau soalan X, kenalah tukar jadi X. Faham tak? Faham. Kalau dekat sin tu kita masukkan 1 tolak cos 2a boleh kan cikgu? Dekat mana sin ni? Bawah ni ke? Ni. Sin bawah tu. Boleh juga. Boleh je mana-mana. Sebab bila awak tukar-tukar, tak kisah mana-mana yang awak nak tukar, jawapan dia akan dapat sama.
So awak jangan risau bila awak nak tukar, aku nak guna formula ni tepat ke formula ni tepat. Asalkan awak tukar, yang bagusnya pembuktian ni dalam pemakanan SPM, bila awak tukar je mesti ada markah. So jangan takut nampak je susah pembuktian ni, tapi awak cubalah awak ganti. Dalam pada awak ganti tu confirm ada markah dekat situ. So jangan takut mengganti. Faham tak? So awak cuba tukar, akhirnya akan dapat jawapan juga. Okay, so kita dah habis 6.3. Kita pergi kepada rumus sudut majmuk dan rumus sudut berganda. Yang tadi identiti asas tu faham Tak ada soalan nak tanya sebelum cikgu mula ke rumus sudut majmuk dan rumus sudut berganda ni? Faham. Okay, faham. Siapa yang masuk lambat tu nanti tolong tengok balik Okay, so kita nak membuktikan identiti trigonometri dengan menggunakan rumus sudut majmuk. Okey, contoh kan, pertambangan contoh berikut. Okey, sin 30 tambah 60 sama dengan sin 90 sama dengan 1. Betul tak? Sin 90 adalah bersamaan dengan 1. Sekejap cikgu buka kalkulator. Kenapa kita kata dia sudut majmuk? Dia ada dua sudut kat situ. So sin 90 adalah bersamaan dengan 1. Tapi kalau awak buat sin 30 tambah dengan sin 90, dia jadi 1.5. So benda tu adalah tak sama. Dia tak sama, dia jadi 1.5. Jadi bermakna sin 30 tambah 60 ni, dia bukan kita boleh main tambah sahaja 30 tambah 60 ni. Faham tak? Maknanya formula sin 30 tambah 60 ni dia ada formula lain, sebab dia tak sama dengan sin 30 tambah dengan sin 60. Okey, so macam mana kita nak buat? Kita ada formula kepada rumus sudut majmuk ini. So ini adalah formula ni. Jangan risau, awak tak perlu hafal pun. Cuma senang je. Kalau macam sin A tambah B, dia akan jadi sin A cos B tambah, sebab ni tambah, dia pun akan jadi tambah lah, cos A sin B. Macam tu. Sama juga dengan cos ni. Kalau cos dia terbalik sikit, kalau tambah dia akan jadi tolak. So dia akan jadi cos A tambah B adalah bersamaan dengan cos A cos B tolak sin A sin B. Macam tu. Tapi cikgu dah lama mengajar, jadi benda tu macam cikgu dah terhafal sendiri. So awak jangan risaulah, tak perlu hafal pun, sebab dia akan keluar dalam rumus. Okey, itu adalah formula. So cikgu nak apply macam mana? Kenapa cikgu punya suara bergema Boleh tak minta siapa yang on mic tu off dulu mic? Okey. So kita pergi kepada cari nilai bagi setiap yang berikut dengan menggunakan rumus sudut majmuk. Seterusnya semak jawapan yang diperoleh menggunakan kalkulator. Okey. So kita guna sudut majmuk kat sini kita dah tahu sin 67 cikgu tulis balik formula dia tadi. Ni tambah sin A tambah B sama dengan sin A cos B tambah cos A sin B. Tengok ini formula tau, formula tadi yang awak tak perlu hafal pun. So ini sin A cos. So dia tukar je terbalik. Tadi sin ni dah 63. So sebelah sini cos akan jadi 63. Sebelah sini cos 27. Dari sebelah sini akan jadi sin 27. So bermakna formula dia sama dengan sin A tambah B. So maksudnya kita boleh buat sin
A kita adalah 63 tambah 27 bersamaan dengan sin 90 sama dengan 1. Faham tak? Okey, cikgu tulis formula untuk cikgu tulis formula untuk cos pula ya. Okey. Ini formula cos yang asal. Cos ni senang je. Kalau sin dia tambah memang akan jadi tambah. Kalau kat sini tambah, cos akan jadi negatif kat sini. So kalau tambah kat sini, cos A tolak B lah. So dia akan jadi cos A cos B tolak sin A sin B. Okey. So sama macam tadi, nampak tak? Cos sin. Okey, sama macam formula tu. So tadi mula-mula A dia 50, lepas tu sin dia 50. Cos dia B nya adalah 20 dan B sebelah sini pun 20. So formula tu sama dengan cos 50 tolak 20 bersamaan dengan cos 30. Okey, kejap cikgu malas nak tunjuk balik yang tu. Cikgu nak guna kalkulator yang ni pula. Okey, cikgu nak guna kalkulator ni sebab kalkulator ni terus dia nampak nanti. Okey, so cos 30. Nampak punca cos 3/2. Tapi kalau guna kalkulator lama, kalau kita tekan cos 30, dia tak dapat lah, dia dapat dalam perpuluhan. So dia tak boleh ditukarkan kepada set. So awak kena ni lah, awak kena tukar macam rumus formula yang apa, yang sudut special tu. Ingat lagi kan sudut special? Kalau 30 kita ada kat sini, ingat lagi tak ni? Kat sini 60. Kalau kita bahagi 2, sini 2, kat sini 1. So kat sini akan ada punca cos 3. So sini adalah 30, kat sini adalah 90. So kalau kita nak 30, dia minta apa tadi? Cos 30. So kalau kita pandang daripada sisi 30 ni, jadi cos 30 adalah punca cos 3/2. Okey, itu untuk apa? Rumus yang special lah kan, yang sudut khas tu. Ingat lagi tak? Faham Okey, so seterusnya formula untuk tan pula. So formula untuk tan cikgu tulis kat sebelah sini. Tan pun sama kalau dia apa? Kalau dia tolak, dia akan jadi tolak juga. Ni kat sini kita tengok atas je. Ni tolak kan? So formula dia akan jadi tolak jugalah kat atas. So dia akan jadi formula dia A tolak B sama dengan tan A tan B bagi tolak tan A tolak tan B bahagi 1 tambah. Kalau atas dia tolak, bawah dia akan jadi tambah lah. Tan A tan B. So sama kita dah tengok kat sini. Tan 70 tolak tan, kat bawah ni jadi tambah, benda yang sama. So bersamaan dengan tan 70 tolak dengan 10 sama dengan tan 80. Tan 80. Tan 60. 70 tolak 80. 70 tolak 10, 60. So boleh tengok juga kat sini, tan kan kita tengok daripada 60 pula. So O per A, so punca kuasa 3 bahagi dengan 1. So jawapannya adalah punca kuasa 3 tanpa kita guna kalkulator kan. Nak guna kalkulator boleh, tak nak guna pun boleh sebab dia suruh semak guna kalkulator. So boleh lah semak guna kalkulator. Tapi yang nak guna kalkulator tu hanya kalkulator putih je lah boleh semak. Sebab kalkulator yang biru tu memang tak boleh semak lah, sebab dia tak ada set kat situ. Jawapan tu tak ada set. Okey, sampai sini faham? Cikgu nak tanya boleh tu? Boleh. Cos A tolak B tu. Kenapa dalam buku dia tambah tu? Kalau
punya formula dia jadi sorry. cos B tambah sin B. Bukan, cikgu yang tersilap ni. Cikgu nampak cikgu bulatkan tambah ni. Sebenarnya cikgu nak buat tambah juga sini, tapi cikgu tersilap tulis. Nasib baik ada yang perasan. Betul. Tadi cikgu bulat tambah. Kan cikgu kata kalau tambah sini, kalau dalam kos, kalau tambah formula dia mesti tolak. Cikgu. Okey, ada lagi soalan? Kalau cikgu ada tersilap kan, sebab nak cepat kan, cikgu cakap cepat, tu yang banyak buat silap tu. Padahal cakap lain, tulis jadi lain. Ada soalan nak tanya? Setakat ini faham? Kalau siapa-siapa risau, alamak banyaknya formula nak hafal, jangan risau. Awak bila awak buat latihan tu, awak boleh je rujuk balik formula, tak ada masalah. Sebab formula ni memang diberi. Okey? Memang diberi dalam SPM. Okey, kalau tak ada masalah, cikgu teruskan contoh 21. Okey, dia kata buktikan setiap identiti yang berikut. 90 tambah A sama dengan cos A. Okey. So cikgu buat cikgu buat 11 lah. Sin A sin 90 tambah A bersamaan dengan cos A. Okey, so cikgu buat kat sini. Sin 90. Jadi cikgu ambil yang sebelah kiri, cikgu nak samakan dengan yang kanan. Jadi cikgu tukarkan sin 90 ni adalah sin 90 cos A tambah, dalam sin memang tambah juga. Tadi sin cos, so sekarang bertukar cos 90 sin A. So kalau kita nampak kat sini kan, sin 90, kita tekanlah sin 90 berapa. Okey, sin 90 1 kan, cos 90 kosong. So jadi sebelah sini akan jadi kosong lah, dah tak ada, sebab cos 90 tu adalah kosong. So kita boleh tukar sin 91 cos A. So dapatlah jawapan cos A. Dah sama, jadi dibuktikan. Faham? Faham. Okey, kita buat soalan B pula. Sin X tambah pi per 6 tolak sin X tolak pi per 6. Okey. Jadi kita kena kembang lah satu-satu ni. Kena kembang satu-satu. Jadi kita akan jadi sin X cos pi per 6 tambah, dalam sin akan jadi tambah juga, tambah. Tadi kita dah mula dengan sin cos, sekarang kita mula dengan cos pula. Cos X sin pi per 6. Lepas tu tolak dalam kurungan besar sin X cos pi per 6. Kalau tolak memang akan tolak juga. Tolak cos X sin pi per 6. So kita darab sini, tolak kat sini, darab lagi. So automatik cikgu malah nak buat jalan panjang, cikgu buangkan yang ni, tolak akan jadi tambah lah kat sini. Boleh? Faham? Faham Okey, so nampak tak benda ni benda yang sama. Ni sama dengan yang ini. Yang ini sama dengan yang ini. So ni dah habis lah sebab dia tolak kan. So dah tak ada. So tinggal jadi 2 cos X sin pi per 6. Dia suruh buktikan jadi apa ni? Cikgu tak habis salin. Dia suruh buktikan sama dengan cos X Okey. So pi per 6, pi tu kita tahu 180 kan. Pi adalah bersamaan dengan 180. Jadi bermakna 180 bahagi dengan 60, sebenarnya dia kata itu adalah sin 30 lah. Ini samaan dengan 2 cos X sin 30. Okey, macam biasa tadi kita buat kita punya sudut khas tadi.
Kat sini 2, 2, kat sini 60, kat sini 30, kat sini 1. So kat sini adalah punca kuasa 3. So dia minta sin 30. So sin 30 adalah O per hash. So O dia adalah 1. Kita tengok dari arah sini dari arah sini. 1 bahagi dengan 2. So 1/2 lah. 2 cos X darab 1/2. So boleh potong, dapatlah sama dengan cos X. So dah sama, jadi dibuktikan. Faham? Faham cikgu. Ada soalan nak tanya? Cikgu, Hmm. kalau dah sampai situ kan, macam 2 cos X sin 30, kena buat segitiga tu baru dapatkan jawapan. Boleh je awak guna kalkulator, tak ada masalah. Oh, Awak tekan je sin 30. Tapi cikgu saja buat macam tu supaya awak ingat sudut khas tu 1/2. oh, Boleh je. faham. Cikgu. Okey, ada soalan nak tanya? Kalau kalkulator biru pun boleh cari sin 30 Cuma yang jawapan dia ada search je dia tak boleh. Macam sin 30 still dapat lah 0.5 tu bersamaan dengan 1/2. Boleh juga. Okey, ada soalan nak tanya lagi? Kalau tak ada, cikgu teruskan lagi. Okey, tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai yang berikut. So ini senang je kan yang ni. Okey, dia nak guna sudut khas lah ni maksudnya ni. Okey, so nak guna sudut khas. Cikgu buat siap-siap lah dulu sudut khas ya kat sini supaya awak senang nak nampak. Sini tadi 2, 2, 1 punca kuasa 3. Kat sini 30, kat sini 60. Satu lagi 1, 1, kat sini punca kuasa 2. So ni adalah 45. Ini sudut khas tau. Okay, cikgu saja tulis kat sini. So soalan minta apa? Sin 105. Okay, sin 105 boleh ditulis sebagai sin dalam kurungan. Kita kena tengok sudut khas kita. So 105 adalah 60 tambah 45. Betul tak? Kan? Awak kena fikirlah. Sebab dia tak bagi guna kalkulator lah, tanpa menggunakan kalkulator. Jadi bila tanpa menggunakan kalkulator, awak ada sudut khas, ada 30, ada 60, ada 45, ada itu je lah sudut khas. 30, 60, 45 sahaja. So awak kena menggunakan sama ada 30, 60 atau 45 sahaja. So kita dah ada, kita tahu 105 adalah bersamaan dengan 60 tambah 45. So dia akan jadi sin 60 cos 45. Lepas tu kalau tambah dalam sin, dia memang tambah dekat sini. Tadi kita mula dengan sin, sekarang kita akan mula dengan cos. Cos 60 sin 45. So sin 60 tengok je lah. Sin 60 kat sini berapa? Sin 60. So punca kuasa 3 bahagi 2. Punca kuasa 3 bahagi 2. Cos 45, tengok kat sini cos 45 1 bahagi punca kuasa 2. 1 bahagi punca kuasa 2. Lepas tu tambah cos 60. Cos 60 adalah 1 bahagi 2. So jawapan 1 bahagi 2. Sebelah sini sin 45 adalah 1 bahagi punca kuasa 2. 1 bahagi punca kuasa 2. So kat sini disebabkan pembawah dia sama kan, 2 per punca kuasa 2. Ini pun 2 per punca 2.
2 punca kuasa 2, yang ni pun 2 punca kuasa 2. Jadi cikgu terus buat 2 punca kuasa 2. So punca kuasa 3 tambah 1. Punca kuasa 3 darab 1 tambah 1 darab 1 jadi 1 lah. So itulah jawapan dia. So yang ni dia apa tu, dia jadikan conjugate kan, jawapan akhir kan. Kita belajar dulu sebelum ni set dia kena darab dengan conjugate. So kita kena darab dengan conjugate dia lah untuk dapatkan jawapan kita yang sebenar. So dapatlah darab dengan conjugate dia. So dia akan jadi ni darab sini kita jadi 2 punca kuasa 2 punca kuasa 3 tambah punca kuasa 2 punca kuasa 2 bahagi 2 darab dengan 2 4. Punca kuasa 2 darab punca kuasa 2 2. So 2 boleh potong. Ni pun sama boleh potong 2 So dapatlah punca kuasa 6 tambah punca kuasa 2 bahagi 4. Yang ni kena ingat balik set conjugate tu. Boleh? Okey. Apa? Ya, minta maaf. Kenapa kita guna 2 segi 3 kat atas tu? Sebab kan sudut 30, 60 dengan 45. Yang sebelah sini tak ada 45. Ingat tak? Yang segitiga, ya betul. Kalau yang 30 dengan 60 kita guna segitiga sama sisi. Kalau yang 45 kita guna segitiga sama kaki. Dia sama kaki, segitiga sama kaki. Jadi kat sini akan jadi 90 lah. Faham? Okey, ada soalan nak tanya ni? Okey, kalau tak ada, ini tan tu cikgu buat tan pula ya. Cikgu buat tan kat sini. Tan 15. Okey, so kita dah tahu kita ada tan 15. Jadi apa kita nak buat? Kita boleh je buat tan. Kita kena fikir apa nombor kat sini yang boleh jadi 15. Sebab dah tak boleh guna kalkulator kan. So kita kena fikirlah apa nombor kat sini tambah atau tolak jadi 15. So cikgu nampak kat situ 60 tolak 45 lah, betul tak? Boleh jadi 15 kan? So dia akan jadi macam ni lah. Tan kalau tolak dia akan tolak dekat atas. So tan 60 tolak tan 45 bagi dengan 1 tambah tan 60 tan 45. Okey, jadi tan 60, tengok dalam rumus berapa jawapan untuk tan 60. Adam, apa jawapan dia Adam? Tan 60 berapa? Berapa? Tak dengar. Siapa jawab tu? Iftinan jawab apa Iftinan? Iftinan jawab apa tadi Iftinan? Tak dengar. Punca kuasa 3. Punca kuasa 3 betul. Tolak tan 45 Ama Hasan. Tengok pada gambar Raja tu tak 45 berapa? Hasan. Apa? Tan 45 berapa? Jangan tukar kalkulator. Tengok dekat gambar Raja yang cikgu bagi ni. Tan 45 berapa? Apa? Tak dengar. Kuat sikit. 1/1. Betul. 1. Okey, bahagi 1 tambah tan 60 kita dah tahu tadi punca kuasa 3. Tan 45 1 tak payahlah darab, dia tetap akan jadi macam tu. Sekejap cikgu betulkan. 1 tambah punca kuasa 3. Tan 45 1 kan. So darab dia tetap akan jadi 1 tambah 1 punca kuasa 3. So kita still kena darab dengan conjugate dia ya. So darab dengan conjugate dia, kalau kat sini tambah, dia akan jadi 1 tolak punca kuasa 3 bahagi 1 tolak punca kuasa 3. So kita darab macam biasalah.
Ni darab sini jadi punca kuasa 3. Ni darab sini jadi tambah 3. Ini darab sini jadi tolak 1. Ini darab sini jadi tambah 3. Bahagi dengan ini, so dia akan jadi 1 tolak 3. Macam mana boleh dapat 1 tolak 3? Dia macam A tambah B kuasa 2 sama dengan A tolak B, A tambah B. So 1 kuasa 2 adalah 1, punca kuasa 3 tolak kan, tolak A tambah B pula, sorry, A tolak B. Sorry, ya Allah, apa benda ni cikgu tulis ni? A kuasa 2 tolak B kuasa 2. So 1 kuasa 2 adalah 1, punca kuasa 3, kuasa 2 adalah 3. So dapatlah jawapan 2 tambah 2 punca kuasa 3 bahagi negatif 2. So nampak 2 tu boleh dipotong, jadi kita boleh faktorkan 2 dalam kurungan 1 tambah punca kuasa 3 bahagi negatif 2. So boleh potong, dapatlah jawapan negatif 1 tambah punca kuasa 3. Ataupun kita boleh tulis sebagai negatif 1 tolak punca kuasa 3. Tu jawapan dia, negatif 1. Cikgu ada salah buat ke? 2 tolak punca kuasa 3. Kat mana salah? 3 punca kuasa 3 tambah 3 tolak 1 tambah punca kuasa 3, dia jadi bukan 1 punca kuasa 6 tambah punca kuasa 8. Mana kat sini ke? 3 tolak 1. Dia negatif 3 cikgu. Okey, negatif Sekejap punca kuasa 3 darab 1 punca kuasa 3. Punca kuasa 3 darab sini. Negatif. Sinilah yang salah. Apa tak cakap awal-awal? Negatif punca kuasa 3 darab negatif punca kuasa 3, dia adalah negatif 3 kan? Negatif 1 darab 1 negatif 1. Negatif 1 darab punca kuasa 3 adalah tambah punca kuasa 3. Betul tak yang tu? Betul. Okay. So barulah boleh betul kat sini. 2 punca kuasa 3 tolak 4 bagi negatif 2. So negatif 2 cikgu faktorkan, dia akan jadi punca kuasa 3 tolak 2 bahagi negatif 2. So boleh potong, dia jadi negatif punca kuasa 3 tambah 2. Baru betul. Silap, silly mistake kat situ. Okey, ini kalau rasa macam susah sebab awak tak study balik yang set. Yang lain ni tak ada masalah kan? Bila penukaran daripada tan ke sebelah sini, tan tak ada masalah, betul tak? Cuma yang bawah ni mungkin ada problem sikit sebab awak mungkin tak study balik set. So kita tengok baliklah set tu, sebab dekat sini banyak set juga. Disebabkan kita punya sudut khas ni banyak menggunakan set tu. So kena tengok balik lah. Okey, ada soalan nak tanya? Yang dekat tengah-tengah tu kita berapa gigit lah? Yang kat tengah-tengah, mana satu? Kat tengah-tengah tu? Yang set 3 tolak 1 darab 1 tolak 1. Okey, kat sini kenapa? Tu conjugate lah ya? Ya, conjugate. Kalau kita tengok kat bawah ni kan? Kalau kita tengok kat bawah 1 tambah, kat conjugate dia akan jadi 1 tolak. Kalau macam ni conjugate dia tak ada tambah tolak, so dia akan conjugate dia sama.
Kalau ada tambah tolak, kalau bawah tambah dia punya bawah ada tambah, conjugate dia tolak. Kalau bawah dia tolak, conjugate dia akan jadi tambah. Kalau dia tak ada tambah tolak, sama conjugate dia. Kita kena darab benda dengan benda yang sama. Jelas tak Sayuti? Ada soalan nak tanya lagi? Okay, kalau tak ada, cikgu lagi tak? Okey, dah habis dah. Sudut berganda kita tak lepas lagi. Okey, last sebelum cikgu habiskan kelas ini. Senang je yang ni. Nampak cikgu ni, cikgu kata senang je. Memang senang, betul. Ini tak tipu, ni betul senang. Okey, so yang ini dia dah bagi sin A sama dengan 3/5. Cikgu katakan kalau diberi benda tu macam tu, so kita kena bina segitiga dia dulu. So macam mana nak bina segitiga, kita tengok dulu dia punya range dia kat berapa, julat dia kat mana. Julat dia adalah daripada 0 sehingga 90. So bermakna dia berada pada sukuan yang pertama. Sukuan yang pertama, dia berada pada sukuan yang pertama. So ini adalah A awak. So kita tahu sin A adalah O per H. So O kita 3, H kita 5. Jadi kat sini berapa? 4. Kena penuhkan segitiga kita dulu. Okey, yang kedua sin B. Ini A tadi, ini B pula. Dia kata apa? Daripada 90 ke 270. 90 ke 270. So kita tak tahu sama ada dia berada pada sukuan yang kedua atau sukuan yang ketiga. Tapi disebabkan sin dia yang negatif, sin negatif dekat berada pada sukuan yang ketiga. Sebab awak ingat tak kat sini? Sekejap A, S, T, K. So sin dia negatif. Kalau sin positif, bermakna dekat sukuan kedua. Tapi disebabkan soalan kat sini dia bagi negatif, bermakna dia berada pada sukuan yang ketiga. Jelas tak? Jelas. So sin adalah O per H. So ini adalah awak punya sudut B awak. So O per H adalah 12 kat sini, sini 13 lah. Jadi kat sini adalah 5. So macam dapat 5? Macam biasa guna apa? Teorem Pythagoras lah. Bila dia dah bagi soalan macam tu, pastikan kita apa? Penuhkan dulu segitiga kita tu. Okey, so kita pergi soalan A. Sin A tambah B. So dia akan jadi sin A cos B tambah cos A sin B. Jadi sama dengan sin A kita adalah, tengok dekat A, sin kita adalah 3/5. So tekan tulislah 3/5. Kita tengok cos B pula. Cos B 5 bahagi dengan 13. Tapi disebabkan dia berada pada tan, kedudukan tan, jadi cos dia akan jadi negatif lah dekat sini. Faham tak? Tambah cos A 4 bahagi 5, 4/5. Sin B adalah 12/5. Tapi disebabkan dia berada dekat tempat tan, dia berada pada tempat tan, dia akan jadi negatif lah. Negatif 5/13. Sin 12/13. Jelas tak? So kita tekan je kalkulator. Dapatlah jawapan negatif 63/65. Faham? Okey, so cikgu apa nak tanya apa? Saya nak tanya yang dekat sudut B tu kan. Dapat nombor 5 Mana dapat nombor 5? Tengok ni kan cos. Cos kan kita tengok ni A per H. Maksud saya dekat ni, mana boleh dapat nilai dia 5? Guna teorem Pythagoras sayang. Hypotenuse tu. Okay, faham. Hypotenuse 13 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2 punca kuasa. Punca kuasa. Dapat. 13 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. 5 jawapan dia. Okey? Ada lagi soalan nak tanya sebelum cikgu habiskan kelas? Ada?
Okey, kalau tak ada, cikgu sambung besok sikit. Lepas tu kita akan terus ke grouping Boleh cikgu? Oh, ada nak tanya. Sayuti nak tanya. Yang dia bagi sudut tu apa function ni? Ni, dia bagi sudut kat sini. Apa function dia? Yang semampu darjah semua. Ni untuk menentukan dia sukuan mana. Kan 0 hingga 90 pada sukuan yang pertama. 90 hingga ke 270 dia berada pada sukuan yang kedua atau ketiga. So untuk menentukan sama ada dia kedua atau ketiga, kita kena tengok pula sin dia ni negatif. So kalau dia positif, dia mesti berada pada sukuan yang kedua. Sebab sukuan kedua ni kan sin punya tempat. Faham tak? Tapi sekarang sin dia negatif, jadi bermakna dia berada pada sukuan ketiga, tempat tan. Tan tajuk kat sini, sukuan yang ketiga, tan sahaja yang positif. Faham tak? Okey, so kalau tak ada apa-apa, boleh keluar. Jangan lupa isi kehadiran. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.